Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitabi wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Dan akan wahdaniyah, situ deh. Nah, kita sambung lagi para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi ilmil aqaidi. Kita masih lagi dalam perbahasan hukum ketuhanan, yakni makna yang terhimpun pada dua hukum ketuhanan, iaitu satunya istighna'uhu ta'ala an kulli ma siwahu, terkayanya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap barang selain daripadanya. Artinya Tuhan itu tak berajak gapo-gapo lepas serba-serbi daripada benda lain. Maka terheret reti tertambak mari dalam hati kita beberapa sifat dah dulu yang sebut tu. Mesti ada Allah, tentu tidak tak ada Allah. Mesti sedia Allah, tentu tidak baharu Allah. Mesti kekal Allah, tentu tidak binasa Allah. Mesti tak serupa Allah akan yang baharu, tentu tidak serupa Allah akan yang baharu. Mesti ada Allah cara-cara zat, tentu tidak ada Allah tu cara-cara sifat, apatah lagi jirim atau ara. Dan mesti di zatnya ada sifat sama', tentu tidak dia peka, tentu mesti ada di zatnya sifat pelihat basar, tentu tidak dia buta. Mesti di zatnya ada sifat perkata, tentu tidak dia bisu atau kelu. Dan mesti keadaannya Allah yang mempunyai sifat pendengaran, tentu tidak dia keadaannya mempunyai sifat peka. Dan tentu mesti dah
keadaannya zat Allah tu empunya sifat pelihat, tentu tidak keadaannya Allah empunya sifat buta, dan mesti tentu dulu dah keadaannya Allah Ta'ala empunya sifat perkata, dan tentu tidak di atasnya keadaannya empunya sifat bisu atau kelu. Kemudiannya mesti pula dia tu harus mengadakan makhluk dan meniadakan makhluk, bukan dia wajib, bukan dia mustahil. Itu makna yang terheret erti bila sebut kata Tuhan tu tak berhajat gapo-gapo. Kemudiannya semua selain daripada dia berhajat ke dia berlaku. Maka terheret erti pulaknya mesti dia tu bersifat dengan perhidup hayat, tentu tidak dia mati. Mesti di zatnya ada sifat iradat penentu, tentu tidak dia babuk atau tergagah. Mesti di zatnya ada sifat ilmu pengetahuan, tentu tidak dia bodoh atau fi makna bodoh, fi makna jahli, mana ilmu yang terdahulu dengan tak tahu tu panggil pada makna jahil. Mesti keadaannya Allah mempunyai sifat perhidup, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Ini di atas pendapat yang mengisbatkan sifat maknawiyah lah. Kemudian bila sebut kata mesti semua makhluk ni selain daripada Allah, masih wallah, ghairullah, barang selain daripada Allah, semua tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala berlaku. Iftiqarun ilaihi. Berhajat kepadanya, kepada Allah berlaku, makna tak boleh lepas dengan Allah. Nak kelip mata kau, nak muak, nak mengatuk, nak tidur, nak ketuk, nak terberak kau gapo, semua tak boleh lepas dengan Tuhan belaka. Bila sebut kata tak boleh lepas dengan dia, mesti dia tu sah. Ini masuk hari ni. Tu dan akan wahdaniyah ni atah pada kata hayat. Maknanya pasal sepepak baru, dan iftiqar, yakni iftiqarun ilaih, artinya berkehendak, yakni berhajat, tak boleh lepas segala yang baharu kepadanya, kepada Allah, itu melazimkan, memestikan kita i'tiqad dalam hati kita wahdaniyah, bersangatan esa Allah Ta'ala pada zat, pada segala sifat dan pada segala perbuatannya. Kalau dia tak sah, artinya dia berbilih. Maka kalau dia berbilih, kita lepas dak dengan dia, lepaslah. Kita duk bahadah masa dalam perbahasa sifat wahdaniyah tu kan. Ada dalil hujah. Kalau ada Tuhan selain daripada Allah, dalam Quran kata lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada lagi pada langit bumi ni Tuhan lain pada Allah, nescaya hancur lebur langit bumi. Arti hancur lebur ni tak boleh ada sejak daripada awal, walau sebutir zarah sekalipun. Paling kurang berbila dua. Ada kalanya dia kerjasama, ada kalanya dia tu saling berselisih pendapat. Itu dia panggil burhanut tamanu', berselisih pendapat. Kemudian hak saling kerjasama tu burhanut tawarud. Tu kita boleh kaji balik. Kalau paling kurang Tuhan tu berbila dua. Tak usah kata 3, 4, 5, banyak sangat dua. Tuhan A, Tuhan B. Tuhan A mengadakan bumi, contoh. Tuhan B mengadakan langit. Maka langit tu dia tak berajak ke Tuhan A, sebab bukan Tuhan A yang buat dia. Yang buat dia Tuhan B. Bumi tak berajak ke Tuhan B, bukan Tuhan B yang buat dia Tuhan A. Maka boleh ke panggil Tuhan A, Tuhan B tu Tuhan, sedangkan selain daripada dia ada hak lepas daripada dia? Tak boleh lah. Bumi lepas daripada B. Kenapa? Sebab bukan B buat dia, A buat dia. Langit lepas daripada A. Sebab apa? Sebab B hak buat dia, bukan A tak? Maka B tu ada selain daripada dia, hak tak berajak ke dia, hak lepas daripada dia. Siapa? Bumi tu lah. Bumi bukan dia buat. A hak buat bumi, maka tak ada berajak lah bumi ke B. Begitu juga A. A tu ada selain daripada dia, hak lepas daripada dia. Gapo? Langit itu. Langit itu tak ada berajak ke Tuhan A, sebab apa? Tuhan B hak buat dia. Dia berajak gapo ke A? Ke A buat dia.
Maka layak ke A dengan B dipanggil Tuhan, sedangkan ada selain daripada dia tu lepas daripada dia, tak layak. Itu Kerana Tuhan tu mesti dia tak berajak apa-apa. Selain daripada dia semua tak boleh lepas dengan dia. Tu. Jadi kalau berbilal Tuhan ni berarti ada lah makhluk lepas daripada dia. Itu kita ambil sikit tu. Nah, sebab kita mengaji dah dulu kan. Burhanut tamanuk tu, burhanut tawaru, keluar 3 rupa masalah. Nah, burhanut tamanu 2 masalah ataupun satu pendapat yang mengisbatkan hal, keluar 3 juga rupa masalah. Masalah yang menatijahkan tidak akan ada langit bumi. Jangan kata langit bumi, sebutir zarah alam ni pun tak nak wujud kalau berbila Tuhan paling kurang 2. Itu tu. Jadi mesti dia kena sah, baru selain daripada dia ni tak boleh lepas dengan dia. Tu kalau Tuhan tu ada 2, 3, 4, 5 nekor. Tuhan A tak ui hak kita nak, kita minta Tuhan B. Tuhan B tak ui Tuhan. Ada tu ni. Faham dia panggil Tuhan gitu. Ke Tuhan lah selain daripada dia boleh lepas dengan dia. Tuhan ni mesti selain daripada dia tak boleh lepas dengan dia. Tak boleh lepas dengan dia. Berajak ke dia. Tak boleh lepas dengan dia. Maka dia tu mesti kena sah. Kalau berbila lepas. Kalau lepas bukan Tuhan panggil. Bukan Tuhan. Apa bukan Tuhan nak buat langit bumi mana? Tak boleh lah. Pas langit bumi ada apa buat? Ya gelik gitu. Gemari mikir lah. Itu. Man dan tu ada jatuh deh. Ada jatuh. Dan manakala wajib segala sifat ini. Apabila wajib mana mesti. Wajib dengan mana wujud bila mesti segala sifat ni. Mana sifat ni? Hayat, kudrat, iradat, kaunuhu hayyan, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, wahdaniyah. Bila sebut kata semua selain daripada Allah, walau sebutir kumis, sebutir virus, sebutir debu sekalipun, semua tak boleh lepas dengan dia. Jangan kata kita hak besar gagah kasar begini. Makhluk walau sebutir kumis, sebutir debu, semua tak boleh lepas dengan dia. Mesti di dia tu ada sifat ni: penghidup, pekuasa, penentu, pengetahuan, bersangat so, tak ada lolo pada zat, pada segala sifat dan pada segala perbuatannya. Manakala mesti segala sifat ni mustahil lah. Mustahil dengan makna istihalah Mustahil dengan makna istihalah. Mustahil dengan makna tentu tidak. Mustahil itu benda tentu tidak, sifat tentu tidak. Jadi 2 kali mustahil. Kalau kata mustahil lah segala lawan hak sifat mesti tadi itu mustahil. Jadi 2 kali mustahil. Kalau mustahil lah segala lawannya, mustahil lah mustahilnya. 2 kali mustahil. Pelik orang tak cakap gitu. Jadi sebab tu mustahil hak pertama tu makna istihalah. Sebab apa? Segala lawannya tu mustahil. Segala lawan tu lah lawan bagi hayat tu lah. Mati, perkara tentu tidak. Kudrat ajzun, lemah, perkara tentu tidak. Tu apa lagi? Al-jahlu, perkara tentu tidak. At-ta'addudu, berbila, perkara tentu tidak. Itu. Ikrah, perkara tentu tidak. Lawan bagi iradat tu. Perkara tentu tidak tu dia panggil mustahil. Mustahil ni mala yutasawwaru fil akli wujuduhu. Perkara yang tidak boleh digambar dengan kepala otak kita adanya. Mana perkara tentu tak ada. Tak ada dengan mana tidak. Perkara tentu tidak, lagi tak ada. Mati tu tentu tidak, lagi tak ada di zat Allah. Lemah tu perkara tentu tidak, lagi tak ada di zat Allah. Tergagah tu perkara tentu tidak, lagi tak ada di zat Allah. Bodoh atau pada makna bodoh tu perkara tentu tidak, lagi tak ada di zat Allah. Berbila tu perkara tentu tidak pada hak Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi perkara tentu tidak tu orang panggil mustahil. Hak kita nak hukumnya ke apa? Istihalah. Tentu tidak. Perkara tentu tidak, lagi tak ada. Itu. Jadi sebab tu mustahilah dengan mana? Istihalah lah segala lawannya. Istihalah maknanya tentu tidaklah segala lawannya, lawan sifat ini. Lawan segala sifat ini. Lawan ni bukan gocoh yang duk faham supaya Wahabi faham tu. Dia kata apa duk ngaji sifat 20. Tuhan wujud artinya ada.
Tuhan ada lawan-lawan tak ada. Tuhan sedia-sedia lawan-lawan baru. Tuhan kekal-kekal lawan-lawan binasa. Tuhan so lawan-lawan berbilai. Hak mana so? Hak ngaji apa? Dia tak faham pasti nak mula nak kata tak. Dia tak faham. Gitulah. Al-jahilu a'daul alimu. Betul. Orang bodoh tu memang musuh bagi orang alim. Tu kalau kita nak jawab pun boleh. Kita nak tak si jawab pun tak apa. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang bodoh cakap, kita kata selamat ikut mung yang bodoh mung gitu yalah. Ada sini. Boleh juga nak kata gitu. Ada. Tu. Idza takallama safihu falam yujibhu. Apabila bercakaplah orang safih, orang bodoh, maka jangan jawab. Tu. Kata-kata Imam Syafi'i dalam syair dia, kalau tak silap ambolah. Jangan jawab. Fasukutu alaihi jawabun. Maka dia di atas orang jahil tu ialah jawab dah. Tapi tak ada arah lah, kita kena cakap jugalah. Supaya kita orang-orang hak level bodoh tak terpengaruh dengan kebodohan orang bodoh. Tidak pertama-tama bodoh pula. Dia tu bodoh, pamu bodoh ke orang lain pula. Maka hak bodoh-bodoh selapis itu jangan diikut hak bodoh murakkab. Mana bodoh banyak lapis. Mana bodoh banyak lapis. Dia tak tahu dia tu bodoh. Pas dia tak tahu dengan perkara hak sebenar. Dua kali bodoh gitu. Tu orang panggil jahil murakkab. Tu. Dia duk hala orang mengaji sifat 20. Dia kata jangan duk mengaji sifat 20. Kalau du start mengajar sifat 20, start mutu pergi makan cendol ya. Baik lagi daripada mengaji sifat 20. Karuk ni, sedap dia. Lepas tu dia kata apa? Tua-tua kalau dengar orang baca kaunuhu qadiman, lari selalu dah. Dia nak mengajar sifat 20 tu. Kaunuhu qadiman. Siapa mengajar kaunuhu qadiman? Tengok. Dia sendiri tu bodoh sifat 20. Lepas nak lari orang ngaji pula sifat 20. Dia sendiri tak tahu benda sebenar. Lepas dia tak tahu, kata dia tu tak tahu. Kan jahil murakkab dia panggil tu. Maka wajib di atas orang alimnya kena menyata kepada orang jahil basik supaya jangan ikut jahil murakkab. Tu. Sebab tak boleh kira orang awal kata betul juga. Apa duk mengaji? Ada Tuhan, ada lawan-lawan tak ada. Ada, duk belawai-belawai. You duk faham lawan tu gocoh. Siap nak sini. You tak faham lawan situ bukan dengan makna aduhu ataupun waqatluhu wa darbuhu, bukan makna tu. Bukan makna gocoh sparring tu, lembu badai bertanduk dengan lembu dua ekor duk badai tak sodok tak mau aku badai bertewah. Bukan makna belawai bergocoh, bukan. Lawai tu terjemuh daripada Arab dengan makna didduhu, dia. Hak tak boleh beripu sekali dengan dia. Gitu ada tak boleh beripu sekali dengan tak ada. Gitu. Kalau ada tak ada dak. Gitu. Tu makna lawai, tak boleh beripu sekali. Kerana tu. Tapi dia tak faham kan? Ingat kalau awal tu gocoh sparring. Siap duk faham lagu tu. Karuk sungguh. Tu ada lawan-lawan tak ada. Lawan-lawan dengan siapa tahu tu. Berkali ada tu gocoh dengan tak ada ni. Badai bertewah dua tu. Akhirnya tak ada tu. Kita ngajinya Tuhan mesti ada. Ada tu tak boleh beripu sekali dengan tak ada. Tuhan tentu tidak tak ada. Gitu mustahil. Kalau tentu tidak lagi tak ada. Itu. Tu makna lawan situ dah. Makna tak boleh beripu sekali. Ada tak boleh beripu sekali dengan tak ada. Bila kita isbat Tuhan ada, tak ada Tuhan tentu tidak lah. Gitu. Habis. Maka jumlah semua sekali itulah. Maka jumlah barang yakni sifat, barang dan ke sifat. Maka jumlah barang yakni sifat yang melazimkan dia. Yang melazim makna yang memestikan, yang mengautomatikkan dia barang. Automatik. Bukan menua dak lah, automatik. Tu bila sebut Tuhan tu kak, sepatah mulut kita dah kita mengaji dah hukum ketuhanan. Kita reti dah makna dia tu. Mana masuk dengan secara auto selalu dah. Tak sama dengan orang tak mengaji. Dia sebut Tuhan, dia sendiri jahil kadang-kadang gapo makna Tuhan. Tu kita orang mengaji Tuhan tahu lalu dah hukum ketuhanan. Mana
Satu zat yang nak mengaku dia Tuhan, mesti dia tak berajak gapo-gapo, moga maka terheret ertilah habis segala sifat-sifat kita mengaji tu. Itu makna melazim, mesti. Mengautomatikkan dia. Tu kalau bahasa lah ni tu ni. Tu. Maka jumlah barang, yakni jumlah sifat yang melazimkan dia, yang mengautomatikkan dia sifat oleh iftiqar itu, oleh berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lain tu. Iftiqarun ilaihi, kena takdir itulah. Oleh iftiqar itu, oleh kita kata semua selain daripada Tuhan tu, semua tak boleh lepas dengan Tuhan tu, jumlah semua sekali hak melazimi, hak mengautomatikkan. Bila kita sebut kata Tuhan, hukum ketuhanannya dua, terkaya makna tak berajak gapo-gapo, selain daripada dia semua tak boleh lepas dengan dia. Hak bahagia semua selain daripada dia semua tak boleh lepas dengan dia tu, terheret secara automatik 18 akidah, 18 simpulan bagi kepercayaan. Gitu dah. Tu habis. Jadi 23. Itu 23. 23 capur 18. Berapa hari dia? Kalkulator sekali. 41. 41 aqaidul iman, 41 tambatan-tambatan, simpulan-simpulan bagi kepercayaan yang masuk dengan secara automatik. Bila kita mengajilah secara auto. Kalau tak mengaji gak menunggu pun tak anda dah sini. Itu. Bila dah kita mengaji auto lah. Nah, yang mula-mula tu manualnya apa kita belajar buat kereta lah. Nah, buat kereta auto selalu gak. Nyanyi kereta manual tak anda bawa dia. Sebab tu kita belajar kereta mula-mula manual dulu. Nah, bodoh pandai dah selepas dah lesen ke apa, barulah boleh auto. Tu lagu tu sama kah? Kita mengaji so dulu. Nah, dengan hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Kerana hak ni alat bagi nak erti ke segala hukum sifat ketuhanan. Lepas tu so pula hukum sifat ketuhanan tu kita belajar. Hukum sifat kerasulan pula kita belajar. Lalu itu dia pun masuk dengan secara auto dah lah ni, lazim dah lah. Itu makna gitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kalimah yang kedua. Dan kalimah yang kedua ni atah pada kata Nuh. Kalimah yang pertama jauh. Jauh Nuh. Jadi pasal sepepak baru bunyi lagu ni lah. Dan menghimpunkan akan segala makna sifat ini. Kalau kita duduk mengaji sifat yang wajib bagi Tuhan, sifat yang tentu tidak atas Tuhan, sifat yang harus pada Tuhan, sifat yang mesti bagi rasul-rasul, sifat yang tentu tidak atas rasul-rasul, sifat yang harus pada rasul-rasul ni. Tu menghimpun akan segala makna sifat ni semuanya oleh dua kalimah. Mana dua kalimah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya terjemah tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad itu pesuruh Allah. Kemudian pasal sepepak baru, dan kenyataan, dan bermula huraian kenyataan. Penjelasan demikian itu menghimpun tu bahawa sekelimah yang kedua. Baru sambung sini. Itu dia panggil atah tu. Pasal sepepak baru bunyi lagu itulah jadi. Kelimah yang kedua. Mana kelimah yang kedua? Iaitu kelimah yang kedua daripada dua kelimah tu, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu khabar. Memberi faedah, memberitahu kepada orang yang mendengar. Bila orang tu kata Muhammad Rasulullah, kita hak dengar dia kata Muhammad Rasulullah tu dapat faedah, dapat faham, akan ikrar, akan mengaku seorang yang kata Muhammad Rasulullah tu, dia ikrar gapo, dia mengaku gapo, dengan risalah, dengan kerasulan
Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Jadi bila seorang tu kata Muhammad Rasulullah, kita orang dengar ni faham kata orang tu mengaku dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tu dia ikrar, dia mengaku, dia terima kata bahawasanya Nabi Muhammad tu ialah utusan Allah. Besarlah tu. Tu dah. Tu. Tu. Jadi ikrar tu mengaku orang yang bertutur dengan kalimah tu lah, mutakallim tu. Tu maknanya. Jadi kita orang hak dengar ni, bila seorang tu kata Muhammad Rasulullah, orang hak kata Muhammad Rasulullah tu, orang hak bertutur dengan Muhammad Rasulullah tu, kita hak dengar ni faham kata apa? Kata dia tu mengakui, ikrar, menerima, memperakui dengan risalah kerasulan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Tu soal hati dia tu bukan hijab kita lah. Wahisabuhum 'ala Allah. Hijab hati tu hak Allah Taala lah, dia betul ke tak dia tasdik. Hak dia ikrar tadi tu, itu bukan hijab kita dah. Kita ni nahnu nahsabu bizawahiri. Kita ni buat kira hak zahir. Zahir daripada lidah dia kata Muhammad Rasulullah. Dia ni mengikrar, dia mengakui weh. Dia mengikrar makna dia mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Adapun hati dia tu tasdik, terima ke tak terima, hak tu serah pada Allah Taala lah. Wallahu yatawalla sarair. Allah yang Maha mengetahui apa hak tersembunyi dalam hati dia. Tu sebab tu orang munafik yang mengaku Muhammad Rasulullah. Ngaku tak? Ngaku dengan lidah. Tapi Tuhan kata, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Wallahu yashhadu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innaka la rasuluh. Apa tu? Apa ayat dia? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Itu dah. Tuhan cerita sendiri dalam Quran fuak munafik ni. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Apabila datanglah orang munafik kepada engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengatalah dengan lidah mereka, nashhadu, kami jadi saksi, annaka, bahawa sesungguhnya engkau ni hai Nabi Muhammad ialah Rasulullah, utusan Allah. Lalu Allah Taala kata, wallahu yashhadu wallah apa tadi? Wallahu yashhadu innaka la rasuluh. Allah bersaksi, Allah Maha menyaksi bahawasanya engkau ni Nabi Muhammad benar-benar utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibu. Dan Allah juga Maha menyaksi bahawasanya orang munafik ni dusta mereka itu pada hati mereka. Lidah mereka iyalah kata Muhammad Rasulullah, tapi hati mereka Muhammad bukan utusan Allah. Itu dipanggil munafik tu. Izharul Islam fil lisan wa ikhfa'u bil kufri fil jinan. Itu dipanggil nifaq. Menzahirkan Islam pada lidah dengan mengucap dua kalimah syahadat, tapi menyembunyikan pada batin hati dia kekufuran. Dalam batin hati dia Allah bukan Tuhan, Muhammad bukan Rasul. Gitu. Lidah kata Allah Rasul, Allah ialah Tuhan, Muhammad ialah utusan Tuhan. Tu lidah. Tapi hati Allah bukan Tuhan, Muhammad bukan utusan Tuhan. Itu dipanggil munafik tu. Jadi siapa ada dalam hati dia lagu tu, munafik sungguh. Tu munafik. Bukan cah munafik ni. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ni tempat kediaman dalam nerakanya sebawah-bawah, bahagian di bawah kawah neraka, paling bawah sekali. Itu orang munafik. Tu berat lagi pada orang kafir biasa-biasa. Kerana kafir tu dia jelas dah. Dengan lidah dia kata Allah bukan Tuhan. Ataupun Allah tu Tuhan juga, tapi ada lagi Tuhan daripada Allah, musyrik itu. Atau tak ada Tuhan, mulhid pula. Ikut gilah hak kufur tu. Muhammad bukan utusan Tuhan. Tu jelas-jelas dah dia kata gitu.
Kafir jelas-jelas dah tu. Tapi hak ni nya bahaya dia kerana apa? Kerana dia tu musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Ni bahaya ni. Tapi setara tu pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak izin Sayyidina Umar nak bunuh. Sayyidina Umar ni pernah minta izin dengan Rasulullah. Ya Rasulullah istazin li. Ya Rasulullah izin ke akad aku ni supaya aku bunuh ke fufuk munafik ni. Royak aku sore-sore nama siapa. Sebab tu Al-Faruq dia ni. Gelar Al-Faruq maknanya membeza kayak hak dengan batil. Tak berahi duk main sembunyi-sembunyi, duk main lilah tak tahu mana lah. Jelas lah dah. Mukmin munafik aku bunuh lah dah. Lalu Sayyidina Umar Rasulullah jawab ke hei Umar. Apa kamu nak buat ni hei Umar? Rasulullah kata, nanti tengok orang musyrikin, kafir Quraisy kata dia. Tengok Muhammad. Inna Muhammadan yaqtul ashabah. Tengok Muhammad ni sesungguhnya sahabat dia pun orang masuk Islam pun masuk terima agama dia pun dia bunuh. Padahal Rasulullah tahu betul siapa yang munafik di Madinah tu. Tapi Rasulullah menjaga nama baik Islam tu sendiri. Itu satu kewajipan. Kita lah ni tak tahu orang tu orang munafik ke tak, tapi supaya lebih pada Nabi ya kita. Tu saya munafik lah kau tu Ustaz. Sedap dah tu ni. Kita kata orang tu munafik mana-mana kita telah mengkafirkan dia sebenarnya. Saya tak kafir dia, saya kata dia munafik. Munafik tu berat pada kafir lagi Kerana orang munafik ni hakikatnya kafir. Kerana dalam hati dia tu kufur. Izhar Islam fil lisan saja. Menzahirkan Islam pada lidah saja. Tapi pada batinnya ke kufur. Hasil ni. Bunyi ni. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana wa maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Jadi apabila seorang itu ada iqrar, binutqi syahadatain, dengan mengucap, tutur dengan dua kelima syahadat, maka kitanya hukum dia Islam lah pada zahir Islam. Adapun soal batin dia tu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jangan kita buat seumpama wahyu tu turun atas kita ni. Tahu orang tu munafik ke orang ni munafik, jangan. Doh ya kacak bohong ustaz. Nah, awal dia kata tak wajib asing, pas jadi wajib. Nah, awal dia kata dos penggalak jadi wajib pula lepas tu. Munafik ni jangan. Sini. Tu orang panggil ciri munafik. Nah, hak Nabi kata ayatul munafik atau alamatul munafik, salah satu orang panggil tanda-tanda supaya kita tu menjauhi. Bukanlah apabila seorang mukmin tu bersifat dengan tiga tu, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina akhana, bila cakap bohong, bila berjanji mungkir, bila diberi urusan amanah dia khianat. Oh, terus jadi munafik fi darkil asfali mina itu. Nah, mana kalau kita orang mukmin tu berdosa lah kalau buat kerja gitu. Cakap bohong dosa. Nah, tu kalau kita tak tobat kan, akhirat esok Tuhan tak apung, buhlah dengan akal lah jawab dia. Habis dosa nipu kita bawa masuk syurga. Tu orang mukmin tu gitu. Ada pun munafik ini memang tak masuk syurga dah. Karena dia kafir. Nah, ikhfa'u bil kufri fil jinan, menyembunyikan kekufuran tu dalam hati. Lepas tu kafir, kafir dia. Ada. Tapi dianya zahir tu pakainya piyah, pakainya serba. Mari jumpa Rasulullah kata innaka la rasulullah, engkau ni utusan Allah. Nah. Wallahu yashhadu innaka la rasuluh. Allah Ta'ala maha menyaksi bahawasanya engkau benar-benar utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibu. Allah juga menyaksi bahawasanya orang munafik itu dusta mereka itu. Nah, lidah mereka cakap tak serupa dengan apa yang ada dalam hati mereka. Itu munafik dah. Jadi kita orang ni tak boleh nak hukum orang itu munafik tak munafik. Kalau ke wahyu turun atas kita boleh tahu. Sahabat Nabi dulu pun nak tahu siapa orang tu munafik tak munafik, dia tengok beberapa sahabat yang Rasulullah beritahu nama-nama orang munafik. Bukan hidup pakai hukum sendiri dah. Tak ni. Tu kerana wahyu tak turun Nah, atas kita. Wahyu tentang siapakah munafik tu ialah wahyu yang termasuk daripada ma khuyyiru bitablighi. Wahyu yang diberi pilih Rasulullah tu untuk menyampai kepada siapa atau nak menyembunyikan kepada siapa. Nah, habis. Bila gitu dan lazim. Lazim makna terhambat reti, terheret faham. Ikutlah nak buh lagu mana. Automatik. Automatik faham. Terhambat reti makna automatik faham. Boleh juga begitu. Dan lazim daripadanya, mana terheret reti daripadanya, daripada ikrar tersebut. Mana bila kita dengar orang tu kata Muhammad Rasulullah, kita faham kata dia tu mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Terheret reti juga, automatik faham pulaknya membenarkan dia Sayyidina Muhammad pada tiap barang yang mendatang ia Sayyidina Muhammad, ia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan barang. Jadi selain daripada kita faham bila orang bertutur dengan Muhammad Rasulullah tu maknanya dia mengakui kerasulan Nabi Muhammad,
automatik juga kita faham dia tu membenarkan akan Nabi Muhammad dengan tiap-tiap apa perkara yang Nabi Muhammad bawa datang dengan perkara tersebut. Gapo hak Rasulullah raya? Semaya wajib, puasa Ramadan wajib, tutup aurat wajib, haram zina, minum arak haram, rasuah ni haram, judi ni haram, makan riba ni haram. Nah, tu keluar zakat bila cukup haul nisab tu wajib. Nah, naik ke Mekah bagi orang yang berkemampuan pada jalan nak pergi ke Mekah buat haji tu wajib. Ketika tu dia tu dengan automatik membenarkan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan barang yang Nabi Muhammad bawa datang dengan dia dengan barang. Nah, barang tu banyak dah. Hukum tu hukum ni tentang Tuhan ni Tuhan namanya Allah, Tuhan tidak dua, Tuhan ni berkuasa, Tuhan. Itu semua hak Nabi bawa, semuanya dia membenarkan apabila dia kata Muhammad Rasulullah. Itu automatik kita bahas lagu tu. Kalau gitu dan masuk di bawahnya, di bawah kelimah kedua ni, gitu. Dan masuk ni masuk atas jalan faham dalam hati itulah. Itu makna masuk sini. Bukan masuk dengan makna tadammun, terkandung dalam Muhammad Rasulullah. Ada juga mim sidi, ha amanah. Dia duduk masuk, dia faham masuk situ dengan makna tadammun, terkandung. Bukan makna masuk tu terkandung, mengandung gitu, bukan. Masuk sininya orang panggil secara iltizamiyah. Bila sebut kata Nabi Muhammad tu ialah utusan Allah, maka masuk automatik maknanya, dan masuk lazim. Tu reti dengan secara lazim, faham dengan secara automatik lah. Di bawahnya, di bawah kelimah yang kedua ni wajib dengan makna wujud, mesti benar. Benar tu wajib. Dia cakap tu ni. Wajib benar mana? Mesti benar sekalian Rasul. Bila sebut kata Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad tu ialah utusan Allah, mesti sekalian Rasul benar, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti benar sekalian Rasul. Tentu tidak dusta mereka itu. Itu kan kita belajar dah, okay? Dalam perbahasan sifat kerasulan. Tu kenapa? Karena kalau rasul-rasul itu dusta, maka Tuhan membenarkan mereka dengan mukjizat. Mukjizat tu kan pada makna firman Allah, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Mukjizat tu pada makna menempati firman Allah, sadaqa abdi, telah benarlah hamba-Ku ini, fi kulli ma yuballighu anni, pada tiap-tiap barang yang dia sampaikan daripada aku. Tu mukjizat. Sebab tu apabila seorang tu dakwa diri kata rasul, teruh umat dulu kata mana mukjizat. Mukjizat ni apa? Amrun khariqun lil adati yazharu ala yadin nubuwati. Mana perkara yang mencarikan adat, bukan mencarikan akal. Ni ada orang dalam Facebook. Dalam Facebook dia katakan Isra' Mi'raj mengajar kita tak semua benda boleh fikir logik akal. La ilaha illallah. Isra' Mi'raj mengajar kita tak semua benda boleh fikir logik akal. Lah, Isra' Mi'raj tu logik pada akal. Apa tak logiknya? Isra' Mi'raj tu kan satu mukjizat. Apa mukjizat? Amrun khariqun lil adati. Perkara yang mencarikan adat, yang zaharu ala yadin nubuwati, yang zahir pada diri orang yang mengaku jadi nabi. Gitu kan? Mencarikan adat bukan mencarikan akal. Logik je pada akal. Kalau nak kata tak logik tu pada adat. Ni tengok. Ni. Nama Facebook ni pencinta ulama. Tulis je pencinta ulama, tapi bodoh tak belajar ilmu usuluddin hak ulama susah. Nampak sangat tak lepas fardu ain, tak erti beza hukum akal dengan hukum adat. Ya gamak kau pula serba duk gigi kamera selfie dengan tutup guru tu aling lalu jadi gitu ya. Ini nyakit orang lain ni. Pula serba pun ridak atas bahu sebelah paku Pak Eci pula jangan cabut ridak ni dia ni. Lepas tu jumpa baba tutup guru ni selfie sikit. Tok guru ni, tok guru tu. Lepas tu jadi aling. Ilmu ni tak boleh dengan selfie tu.
Dia ngamak ke selfie tu, cinta ulama dengan selfie tu. Cinta ulama, ngaji ilmu ulama ni. Lah ni budaya lah ni tak sihat apa? Budaya tak sihat lah ni, pula serbai, buh ridak atas bahu, pergi gambar ziarah tutup guru, lepas tu dalam Facebook kuatlah Wahabi. Habis orang dia Wahabi ke dia. Entah Wahabi, untuk Wahabi, ni Wahabi. Aku hok ngajar cepat 20 ni Wahabi juga. Bodoh tak bodoh. Padahal bodoh. Fardu ain tak lepas ni. Ni nyakit orang lah ni. Tu nyakit orang lah ni. Orang sebelum ni dah. Tu duk kuat sangat kata kau Wahabi rupa akidah dia Qadariyah. Tu tengoklah. Ni perangai orang lah ni. Jadi tak usah duk kuat sangatlah reba orang Wahabi. Ngaji biar akidah kita benar ahli sunnah. Pas kena pula akidah sesat tu biar selamat kita dengan terjerumus. Nah, inna syai'a la yattadihu illa ba'da ma'rifati muqabilihi. Cukuplah. Nah, ni dok kita nak belagak pejuang aswaja. Ini bukan aswaja, ni asam Jawa dia panggil. Nah, proton wajah. Bukan aswaja ahlus sunnah wal jamaah lah gitu. Nah, asam Jawa dia panggil dia ni ataupun proton wajah. Itu. Aduh, tengok. Salah ni, salah ha. Yang ayat tadi, mana tadi? Sambung kita habis lagi status dia. Isra' Mi'raj mengajar kita semua. Isra' Mi'raj mengajar kita semua benda boleh. Isra' Mi'raj mengajar kita tak semua benda boleh fikir logik akal. Kita ni kalau saintis dan doktor perubatan cakap, semua percaya. Walau ada yang tak betul. Tapi pesan wali-wali Allah terus tolak mentah-mentah. Aduh, siapa wali Allah tu? Hanya wali mengenal wali. Mana kalau dia kenal orang itu wali, mana dia wali ke ah? Pas wali apa? Fardu ain tak lepas ni. Ini bukan wali. Kuali dia panggil. Nah, waliullah fardu ain lepas adalah nak jadi wali ke? Pas wali tak kenal malaikat, kenal wali tu wali juga. Itu kan. Kalau kita kenal wali tu lagu mana? Dia pakai serban, berjanggut panjang, pakai tukar. Kalau setakat berjanggut kan ambil berjanggut. Pakai serban pula hak Abu Jahal, pakai serban mula. Nah, pas wali duduk situ kah? Bukan duduk situ wali ni. Wali ni tak ada alamat. Batu susah nak kenal wali daripada kenal Tuhan tu sendiri. Nah, tak ada alamat. Allah lebih mudah nak dikenali daripada waliullah. Sebab apa? Allah punya alamat. Lana ni. Di kulli syai'in alam. Tiap-tiap sesuatu ada alamat. Alamat Tuhan ada apa? Ni makhluk ni. Selesai masalah. Pas wali, mana alamat wali? Nah, janggut dia panjang. Nah, kambing janggut panjang. Sini. Aduh. Sedap dia. Ngaji. Isra' wal Mi'raj tu perkara yang harus pada akal. Walau mustahil pada adat. Nah, pada adatnya nak pergi ke Palestin pada zaman Nabi itu sunnah adat yang Allah Ta'ala buatnya ialah sebulan pergi sebulan balik. Kalau naik kuda tak berhenti RNA mana-mana. Tu ada. Yang menyampai bukan kuda unta, bukan buruk hakikat Allah. Nah, akal kita terima tak kalau Allah nak buat jadi ringkas daripada sebulan? Seminggu ke? Sehari ke? Tidak sehari. Semalam tidak semalam sikit daripada malam. Sehingga bekas tapak tempat Nabi tidur tu, kepanasan haba tubuh Nabi tinggal tu tak hilang lagi panas dia tu. Nabi siapa dah? Terima tak pada akal? Terima lah. Sebab apa terima? Sebab Allah yang menjadi. Nah, wal fa'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Tuhan yang memberi bekah, perbuatan yang memberi bekah ni tak ada lain dah. Tuhan sesanya Tuhan. Tu api menyala, membakar. Api menyala, bukan membakar, api yang menyala, kuat, besar, tapi tak membakar. Terima tak dengan akal kita? Terima dengan akal. Sebab apa? Sebab yang membakar hakikat siapa? Allah. Sebab tu orang mukmin bila baca ayat qul ya narukuni bardad wa salaman ala Ibrahim, terima molek akal dia. Orang pergi cerita ke Sayyidina Abu Bakar kata sahabatmu Muhammad duk cerita bagi gini-gini. Kata apa? Inilah usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika. Aku membenarkan Nabi Muhammad dengan mudah lebih pada ni. Orang kafir Quraisy itu dia guling bating suka selak ke Nabi tu baru cerita Isra' baru Mi'raj ada lagi. Baru sekerat Isra' baru dah tu ni. Mi'raj ada lagi. Hot tu akal dia pun tak tahu ke mana hala dah. Gila dah. Tak nak terima dengan akal. Sebab apa? Sebab dia tak ada akal.
Nah tu ni. Sebab tu Abu Jahal tu panggil Abu Jahal apa bodoh apa? Akal je tak ada. Walaupun ada tapi tak reti nak bunuh. Itu. Sebab tu kata Imamul Haramain, faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqili. Nah, orang yang tak reti hukum akal yang tiga. Nah, wajib, mustahil, jaiz. Nah, wujub, istihalah, jawaz tu dia tak reti. Bagaimana akal dia nak buat keputusan hukuman? Maka orang ni walau berakal pada makna tak ada akal. Fahuwa laisa bi'aqili. Tak ada akal sungguh Abu Jahal. Jadi Isra Mi'raj harus pada akal. Karena amrun khariqul lil adat, bukan amrun khariqul lil aqli. Nah, sebab tu ahli sunnah boleh terima mukjizat, boleh terima irhas, boleh terima karamah. Sayyidina Umar duk khutbah Jumaat ni atas masjid mimbar Nabi, Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah, Allah bagi nampak tentera Islam yang duduk beratus batu jauh. Nampak? Nah, tadi ni pelik tak pada akal? Tak pelik dah Allah Ta'ala nak bagi. Nah, Sayyidina Umar kalau hidup zaman lah ni tengok video kau, tak pelik dia. Pakai tak pelik. Zaman dulu tak ada lah ni. Kalau kita lah ni boleh orang duduk Mekah ni kita boleh video call. Ni keramat zaman dia panggil. Jadi cara aja kena ada lah, kredit cukup lah, lain internet kena kuat ke tidak? Kerah muka gulawai. Mana ngangong dia tak gerak dia tu. Ngangong tak gerak. Oh, lain tak ada dah. Kita lah ni ada boleh. Zaman tu tak ada adat itu. Tapi Allah Ta'ala yang menjadi boleh terima pada akal. Allah Ta'ala bagi nampak. Sahabat Nabi yang duduk jauh, tentera Islam tiga tu semua ahlu sunnah wal jamaah. Sebab tu dengar Sayyidina Umar, ya Sariyah Jabal. Kalau sahabat Nabi Mu'tazilah, khurafat ni. Mu'tazilah ke ingkar karamah. Nah, mengarut ni jin Afrik mana ni nyama Sayyidina Umar. Dah. Sahabat dulu ahlu sunnah wal jamaah. Percaya dengan karamah. Amrun khariqun lil adat. Seorang Amirul Mukminin ni naik bukit. Selamat tentera Islam. Siapa yang bagi dengar? Siapa yang menyampaikan suara tu? Siapa yang bagi nampak? Allah. Tak ada belat. Pada adatnya kita tak boleh nampak lah hok beratus ribu batu ni. Pada adat ni yang kata batu belakang dinding ni tak nampak dah. Kalau ada tabir kan? Walaupun ada cahaya sana sini, tapi dah ada tabir, tak nampak dah. Pada adat. Harus tak pada akal kalau Tuhan nak bagi nampak sebalik dinding? Harus. Karena yang memberi nampak Allah. Nah, cuma pada adat tu sah menyalahi kan? Itu kan. Tu tengok bahaya ni. Ni budaya sekarang ni sangat membimbangkan aswaja. Kita bimbang takut ya, bukan aswaja nanti, asam Jawa. Nah, atau proton wajah apa? Belakang buh ridak bergambar selfie dengan tutup guru orang lain. Lepas tu tulis status mengarut hanya gini. Nah, ngarut ni, status ngarut ni. Nah. status betul lagu mana Ustaz? Status betul gini. Isra Mi'raj mengajar kita akal menerima kekuasaan Allah. Itu betul. Akal menerima kekuasaan Allah di atas tiap-tiap suatu. Nah, tu hak sepatut betul tapi dak. Oleh kerana kita reti hukum akal hukum adat, Isra Mi'raj mengajar kita tak semua benda boleh fikir logik akal. Akal siapa tanya dia? Akal Abu Jahal ni. Akal dia ni akal Abu Jahal dia ni. Jadi sepatut tulis pencinta Abu Lahab Abu Jahal, bukan pencinta ulama. Nah, buh itu. Mana emosi sangat Ustaz? Emosi lah. Orang suruh mengaji tak usah duk ratik Wahabi hari-hari. Orang tu Wahabi, orang ni Wahabi. Nah tu berahi konspirasi, Dajjal nak mari gitu ini. Berahi sangat. Nah, ngaji tak ambau. Tu tengok. Habis bila orang kata suruh ngaji dah. Saya tak minat ngaji ni. Tak minat. Ilmu tauhid ni bukan minat tak minat. Ia bukan macam fizik, kimia, biologi. Fizik, kimia, biologi boleh pun tak minat tak minat. Nah, saya tak saya tulis saya nak masuk perdagangan ke akaun ke. Boleh minat tak minat, bukan bagi fardu ain. Tauhid ini bagi fardu ain. Minat kau tak minat kena ngaji. Pemain syak ni mana boleh kata saya tak minat sembahyang isyak. Kalau ngorek insya-Allah beri sikit. Mana boleh. Isyak kau mengorek kau 5 waktu tu wajib. Gitu lah. Habis itu. Dan amanah mereka itu. Terheret reti bila sebut kata Muhammad Rasulullah, mesti mereka tu amanah mereka itu. Dah, tadi benar. Benar tu artinya mereka tu tak berdusta. Mutabaqatu khabarihim lil waqi'i.
muafakat khabar mereka itu dengan realiti yang berlaku. Kalau mereka dusta, maka dusta Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah membenarkan mereka. Tasdiqul kadzib kizbun. Membenarkan si pendusta, dia pendusta juga. Begitu Betul tak? Kita mau tahu dah dia pelawak, penipu. Kita kata betul tu hak dia. Kita pendusta agak, penipu agak kita. Itu. Maka mustahil Allah Ta'ala berdusta. Itu. Dan amanah, itu lah, dan amanah dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Sebenarnya lebih dah ada kelah pula pondok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka abduka rasulika nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fi sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.